وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini bertajuk Ramadan, ganjaran besar menunggu kita. Muslimin yang berbahagia, kita berada di ambang Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan barakah. Marilah kita mengambil peluang yang istimewa ini untuk memperoleh ganjaran besar anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan ke atas kamu sekalian untuk berpuasa. Di bulan itu pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup, serta syaitan-syaitan yang melampau dibelenggu. Demi Allah, terdapat padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang mendapatkannya. Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Demikian juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an memberitahu, pada suatu hari akhir bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami yang bermaksud, wahai manusia, kini muncul kepadamu satu bulan yang mulia, bulan yang tersangat barakah. Terkandung di dalamnya satu malam yang terlebih tinggi nilainya daripada 1000 bulan. Inilah bulan difardukan puasa pada waktu siang dan solat pada waktu malam. Siapa yang ingin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan sunat akan mendapat ganjaran pahala seolah-olah melakukan amalan fardu pada bulan yang lain. Dan siapa yang melakukan amalan fardu dalam bulan ini akan mendapat ganjaran 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Kedua-dua hadis ini sudah cukup bagi kita mengetahui betapa besarnya ganjaran yang dijanjikan kepada kita. Kita akan memperoleh rahmat Allah, diampunkan dosa, dimakbulkan doa, digandakan pahala amalan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi jika beribadat pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Muslimin yang mulia, sesungguhnya tujuan berpuasa bukan setakat menahan makan dan minum pada siang hari, tetapi mengajar kita mendisiplinkan diri dan menjadikan kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, mendidik hati supaya sentiasa ikhlas, menjaga mata dengan hanya melihat perkara-perkara yang ma'ruf dan menjauhi pandangan yang mendatangkan kemungkaran dan maksiat, mencegah telinga daripada mendengar pertuturan yang ditegah oleh syarak, mengawasi perut daripada makan makanan yang haram dan syubhat, memelihara lidah daripada bercakap hal-hal dusta dan mengumpat. Puasa juga bertujuan untuk mendidik kita untuk menyumbang, kerana ganjaran besar juga akan menanti kepada individu yang suka bersedekah, menyediakan juadah berbuka puasa. Namun, dalam masa yang sama, janganlah pula kita melakukan pembaziran
hingga terlalu banyak makanan yang terbuang selepas berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan. Jadilah hamba Allah yang mementingkan kesederhanaan dan tidak melampau-lampau dalam sebarang tindakan penyediaan juadah pada bulan Ramadan. Justeru, sambutlah bulan yang barakah ini dengan azam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menunaikan solat fardu secara berjemaah di awal waktu, kita hendaklah mengisi malam-malam Ramadan dengan solat sunat tarawih, beriktikaf dalam masjid, bersedekah, memperbanyakkan zikir dan doa, bertadarus Al-Quran dan amalan-amalan sunat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan betapa besarnya ganjaran bertadarus Al-Quran yang akan mendatangkan syafaatnya kepada kita pada hari akhirat kelak. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Mafhumnya, bacalah Al-Quran kerana pada hari kiamat dia akan datang sebagai syafaat kepadamu. Riwayat Muslim. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sering mengatakan, apabila tiba bulan Ramadan dengan ucapan selamat datang Ramadan, bulan yang membersihkan kami, kerana Ramadan semuanya menjadi baik, puasa siang harinya baik, bangun solat pada malamnya baik, dan sedekah pada bulan ini sama dengan membelanjakan harta untuk perjuangan jihad fi sabilillah. Muslimin yang berbahagia, sebelum kita menyambut kehadiran bulan yang penuh barakah ini, sewajarnya kita mengulang kaji ilmu yang berkaitan dengan ibadat puasa dan amalan-amalan yang telah disyariatkan, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memasuki bulan Ramadan ini dengan jiwa yang suci bersih zahir dan batin, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan agar puasa dan seluruh ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya yang bermaksud, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tiada mendapat sesuatu daripada puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Riwayat Ibnu Majah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa ibadat puasa dalam bulan Ramadan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan. Yang kedua, umat Islam hendaklah istiqamah dan tidak berhenti melaksanakan ibadah sepanjang bulan Ramadan ini, dari awal Ramadan hinggalah 10 malam terakhir. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa bertaubat, menyesali segala dosa yang pernah dilakukan, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Mafhumnya, sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya dua sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika bin nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika as-samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was-sihhata was-salamata mink wali Adi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin ar-ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak Jariah Umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an